Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Jamaluddin dan saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang haiwan. Haiwan merupakan antara makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia secara langsung atau tidak. Sebahagian besar manusia di dunia ini menggunakan sumber haiwan bukan sahaja sebagai keperluan makanan tetapi juga dalam penjanaan sumber ekonomi negara. Seperti contoh, haiwan seperti kerbau yang menjadi peneman, pembantu dan pekerja bagi masyarakat yang mengerjakan sawah padi, ayam betina yang bertelur dan ayam jantan yang berkokok di sebuah hari bagi mengerjakan seisi rumah, kucing yang dipelihara sebagai haiwan kesayangan, serta anjing yang menjadi pengesan dalam melaksanakan tugas. Tetapi, tahukah anda, semenjak kebelakangan ini, aktiviti penganiayaan dan penderaan haiwan semakin meningkat. Ia dapat ditakdirkan sebagai perbuatan yang sangat zalim dan merupakan amalan yang tidak wajar wujud dalam diri manusia. Kita sebagai insan biasa haruslah ingat bahawa setiap makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk meneruskan kehidupan dan kita tidak sewajarnya meragut hak mereka demi kepentingan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fawaz bin Muhammad Nawawi. Saya akan terangkan mengenai penderaan haiwan. Penderaan haiwan atau penyiksaan haiwan adalah satu kezaliman. Allah telah menetapkan prinsip ihsan dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidup manusia. Ihsan bermaksud membuat ibadat kepada Allah dengan ikhlas, yakni dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di depan kita. Di dalam Islam juga telah melarang keras kepada umatnya yang tidak memiliki sikap belas ihsan terhadap binatang dan umatnya yang melakukan sebarang bentuk kezaliman baik sesama manusia mahupun terhadap haiwan. Seorang wanita masuk ke dalam neraka kerana membuat zalim kepada seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan sehingga mati. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Larangan ini jelas diceritakan di dalam hadis berkenaan seorang wanita yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana seekor kucing. Seterusnya kita beralih kepada isu semasa berkaitan dengan penderaan haiwan. Di sini saya ingin menyebut kejadian yang berlaku di Seremban. Seorang wanita tanpa belas kasihan tergamak marutan seekor anjing. Anak anjing peliharaannya dipercayai hanya kerana menggigit kasut di sebuah rumah di Seremban. Perbuatan wanita tersebut bukan sekali bahkan berkali-kali kerana difahamkan jiran yang berdekatan juga pernah menegur perbuatannya itu. Kita sebagai manusia harus berasa kasihan kerana difahamkan juga anak anjing tersebut sering mengeluarkan bunyi seperti menangis kesakitan. Mujur kes ini sudah dilaporkan kepada pihak berkuasa dan tindakan yang sepatutnya telah pun diambil. Oleh itu, semua masyarakat diseru untuk menyayangi hewan peliharaan dan juga yang bukan peliharaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhaira Afifah binti Sulanai dari grup Falsafah nombor 11, nombor metrik J21A0989. Beberapa insiden penganiayaan terhadap haiwan yang dilakukan baru-baru ini cukup mengejutkan khalayak kerana wujudnya ahli masyarakat yang sanggup memperlakukan haiwan seperti itu. Sebagai punca dikaitkan dengan perilaku individu yang bertindak zalim seperti ini iaitu masalah mental. Latar belakang pelaku serta sikap yang menganggap haiwan sebagai gangguan dan ancaman keselamatan kepada kehidupan pelaku, namun hakikatnya boleh dirumuskan punca utamanya ialah tiada kesedaran, prihatin dan kasih sayang terhadap haiwan. Peningkatan kes penderaan haiwan yang berlaku sejak kebelakangan ini tidak boleh dinafikan telah mendatangkan banyak kesan negatif. Antaranya ialah kecederaan fizikal dan mental pada haiwan yang didera maupun individu yang melakukan perbuatan zalim tersebut. Anjing dan kucing yang terbiar dan tidak mendapat perlindungan yang sepatutnya daripada
sebaliknya menyebabkan emosi mereka terjejas. Parut atau kesan kecederaan pada fizikal haiwan tersebut juga turut membimbangkan orang ramai. Manusia yang tidak berfikiran rasional ini sanggup menganiaya haiwan yang tidak berdosa ini, sehingga ada di kalangan mereka yang cedera parah, buta, cacat serta maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nokmaira Betty Jafri. Nombor matrik saya F21A1249. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pandangan agama, adat dan etika tentang penganiayaan binatang. Baiklah, daripada sudut agama, seperti mana yang kita ketahui bahawa Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan agamanya. Salah satu agama di Malaysia ialah Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai hamba-Ku, aku telah haramkan bagiku kezaliman dan aku juga telah jadikannya haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim." Menurut pandangan daripada segi agama Islam, mereka melarang penganutnya berlaku zalim terhadap sesama makhluk ataupun berlainan makhluk seperti haiwan. Begitu juga dengan daripada pandangan agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Mereka sangatlah melarang atau tidak membenarkan penganutnya berlaku kezaliman atau penyiksaan terhadap binatang, dan mereka juga sangatlah menitik beratkan tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk dan makhluk lain. Baiklah, dari segi adat dan etika. Seperti mana yang kita ketahui, adat di Malaysia dan etika di Malaysia tidak membenarkan mana-mana rakyatnya berlaku kekejaman terhadap makhluk lain ataupun haiwan. Mereka sangat mementingkan ketenteraman dan mereka sangat mementingkan keamanan dalam sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Amran. Perspektif pelajar. Kita sebagai insan biasa haruslah ingat bahawa ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk meneruskan kehidupan dan tidak sewajarnya meragut hak mereka demi kepuasan diri sendiri. Kita sebagai manusia seharusnya mempunyai sifat penyayang meskipun terhadap haiwan. Antara langkah-langkah pencegahan ialah mengelakkan penggunaan yang melibatkan haiwan untuk dijadikan proses uji kaji. Selaras pada itu, elakkan membeli barang yang diperbuat daripada haiwan. Salah satu faktor yang menyebabkan keburusan haiwan ialah menyokong barangan yang diperbuat daripada haiwan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syaril bin Al-Hib, J210876. Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai isu penderaan haiwan ini ialah kes penderaan haiwan telah mendatangkan kesan yang buruk kepada semua pihak. Hal ini kerana bukan sahaja menyebabkan haiwan tersebut mati atau cacat, tetapi juga akan mencemarkan nama baik sesebuah negara. Oleh itu, kita seharusnya lebih mendekatkan diri kita terhadap Tuhan dan mempelajari ilmu agama supaya kita dapat menghindari diri daripada melakukan kezaliman.